Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, terutamanya semasa era rancangan Malaysia ke-10 dan ke-11, Kerajaan Malaysia telah membuat pelarasan yang besar kepada peraturan perancangan spasialnya. Ia telah mengubah dasar dan programnya untuk menekankan kepentingan bandar sebagai enjin pertumbuhan dan sebagai hasilnya sebagai komponen kritikal pembangunan ekonomi dan sosial negara. Muncul visi baharu untuk perbandaran, pengembangan bandar dan penghijrahan dari kawasan berpeluang rendah ke tinggi ke tempat berpeluang lebih tinggi. Pelbagai dokumen dasar negara, rancangan pengurusan serantau dan tempatan dan program pelaksanaan yang berkaitan telah dibangunkan untuk menghuraikan strategi untuk daya saing bandar di samping mematuhi cita-cita kebolehdiaman bandar, keterangkuman, kemampuan dan daya tahan di kawasan tempatan, serantau dan peringkat kebangsaan. Satu strategi baharu diperlukan dalam rancangan Malaysia ke-12 dan rancangan pembangunan fizikal dan bandar seterusnya agar bandar-bandar melaksanakan peranan sebagai pemacu utama ekonomi negara dan pertumbuhan sosial. Isu kehidupan penduduk bandar di Malaysia. Berikut ialah ringkas tentang perkara yang akan dibincangkan. Trend ketersediaan tanah dan harga dibincangkan secara terperinci di bawah. Keperluan dan amalan pembangunan tanah tempatan yang mengakibatkan ketidakselarasan antara rancangan dan pembangunan sebenar. Sistem pengurusan tanah yang membenarkan kelemahan dalam pembangunan tanah dan hartanah mengakibatkan kekurangan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan yang berkesan adalah masalah yang meluas. Ketidakpadanan yang jelas antara kawalan pembangunan dan matlamat untuk mencapai barisan bandar global atau pusat serantau Asia telah didedahkan. Susunan pengangkutan awam dalam persekitaran bandar yang menghasilkan tahap penggunaan pengangkutan persendirian, pergantungan dan keutamaan yang sangat tinggi. Had belanjawan adalah satu isu. Kerajaan dan tadbir urus institusi dan dasar yang tidak berkaitan dengan sewajarnya antara satu sama lain. Wujudnya jurang dalam sistem perancangan spasial akibat daripada inisiatif dan program bersepadu yang tidak mencukupi. Kertas kerja dan penerbitan yang tersedia mengenal pasti beberapa pemboleh ubah yang menyumbang kepada ketidakseimbangan antara bandar yang semakin meningkat, terutamanya prestasi rendah aglomerasi bandar serantau dan struktur bandar yang berpecah belah di peringkat sub-serantau termasuk yang berikut. Sekali lagi, kelemahan dan keseluruhan sistem perancangan, kekurangan dalam kemahiran keuangan dan sumber manusia serta isu di peringkat bawahan. Kerajaan dan tadbir urus tahap pemusatan dan persekutuan yang tinggi dengan tahap kerajaan yang lebih rendah telah mengurangkan tugas untuk penyampaian perkhidmatan dan pelaksanaan program pembangunan. Oleh itu, kerajaan tempatan dilumpuhkan dan dihadkan oleh bidang kuasa, kecekapan dan sumber keuangan mereka yang terhad. Perbandaran yang pesat adalah fenomena di negara membangun dan ia amatlah berluasa apabila kerajaan melaksanakan program perindustrian untuk menggalakkan pemodenan dan pertumbuhan ekonomi di negara ini. Pembandaran pesat sebaliknya dengan ketiadaan pentadbiran bandar yang teguh melalui dasar bandar dan wilayah serta insentif ekonomi untuk mengasingkan pertumbuhan akan mengakibatkan kesukaran bandar, primata dan kebimbangan ketidakseimbangan wilayah antara lain. Rancangan Pertumbuhan Negara 5 Tahun Malaysia sebagai tambahan kepada rancangan perspektif jangka panjang seperti rangka rancangan perspektif telah terbukti berkesan dalam memantau dan membetulkan pembangunan negara yang tidak seimbang dari semasa ke semasa. Kesukaran Malaysia lebih ketara berbanding negara lain kerana jurang pemisah luar bandar dan bandar serta perpecahan etnik dan ketidakseimbangan ekonomi. Kedua-dua isu ini mesti ditangani demi menjamin keamanan kaum dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Sebagai kesimpulan, perkembangan Malaysia yang berterusan dan pantas sejak 2 dekad yang lalu telah mengubah wilayah tersebut menjadi sebuah konurbasi yang luas dan padat yang mungkin tidak dapat menyokong pembangunan selanjutnya kerana kekangan alam sekitar.
oleh kerana pembangunan, terutamanya pembangunan berskala besar, mempunyai pelbagai akibat alam sekitar. Pihak berkuasa perancang harus mengambil inisiatif untuk menentukan sama ada pembangunan yang dirancang akan mempunyai pengaruh positif terhadap alam sekitar. Ia sangat bergantung pada ketersediaan dan kualiti data yang dicipta dalam model kerjasama antara banyak pihak berkuasa yang terlibat, sama ada di peringkat wilayah atau tempatan, adalah penting dalam memastikan data disediakan. Tindakan perundangan baru-baru ini juga telah menunjukkan bahawa tidak ada kekurangan kemauan politik dalam pentadbiran sekarang. Resepi untuk menangani isu ini adalah dengan betul adalah kurang jelas. Walau bagaimanapun, terdapat pilihan untuk bergerak ke hadapan dan banyak bergantung pada sama ada kemahuan politik untuk menangani kesukaran ini